Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minun wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallahi ta'ala. Amma ba'du, sidang Jumat yang dihormati sekalian, marilah kita bersama-sama mengakadkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh dan usaha ikut perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya usaha menjauh daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, beberapa perkara ini tidak ada manusia yang berakal malaikat dia mau dan nak kepada perkara-perkara ini dengan putus tilik daripada seorang itu lelaki atau perempuan, dengan putus tilik daripada jenis orang itu, bangsa mana di mana saja yang berada di atas muka bumi ini, dan dengan putus tilik pula daripada agama apa yang beragama seorang itu tadi, dan dengan putus tilik juga daripada manusia seorang tadi itu, dia sihat atau dia sakit, dia kaya atau dia tu pakai miskin, dia itu pemimpin ataupun dia itu rakyat, orang yang kena pimpin, ataupun orang yang lain-lain lagi. Maksud pendek-pendek kata, semua manusia yang berakal tak kira siapa di atas muka bumi ini, malaikat dia nak kepada benda ini dengan tak ada berlaku selisih di antara orang yang berakal. Semua ittifaq setuju belaka bahawasa benda ini ialah benda yang manusia cinta nak. Maka perkara-perkara ini sidang Jumat yang dihormati sekalian, gapo dia? Yang manusia semua yang berakal saat ini dia nak. Yang pertama ialah mewah dalam hidup, tak ada orang taksir. Yang kedua, dawam, sentiasa berada dalam sihat dan jauh daripada bala. Benda ini pun kita nak. Perkara ini ialah sembuh ataupun sihat daripada penyakit apa saja pun, kalau kita kecek bahasa kampung kita. Perkara ini ialah memudah dalam hidup atas muka bumi ini, senang hidup. Perkara ini ialah jadi seorang manusia yang berjaya dalam hidup. Juga kita nak kepada benda ni. Lagi perkara ini ialah panjang umurnya. Kita nak kepada benda ni. Perkara ini ialah memurahkan rezeki kita. Kita nak kepada benda ni. Perkara ini ialah kita jadi seorang manusia yang dikasihi oleh orang.
orang hormat kepada kita, orang muliakan kita, kita nak kepada benda ni. Perkara ini ialah mati dalam iman. Kita orang beriman, kita nak kepada benda ni. Perkara ini ialah pintu bagi pintu, anak kecil bagi pintu syurga. Kita juga nak kepada benda ni. Perkara ini ialah menyebabkan kita dapat darajat yang begitu tinggi dalam syurga esok. Kalau gitu, dekat-dekat 10 perkara sana. Semua perkara ini dengan setuju manusia semua yang berakal, semua nak dan cinta belaka kepada perkara ini. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagaimana kita maklum bahawa benda ni disetujui dengan jiwa seorang manusia, tak kira siapa. Kalau gitu baik. Boleh ada setengah di kalangan kita bahasa nak tanya. Maka benda tadi yang comel tadi, perkara-perkara yang semua orang berakal tu cinta dan nak kepada dia tadi itu, bagaimana jalan supaya kita nak dapat benda itu? Boleh jadi bahasa nak tanya, jalan mana kata kita nak kepada benda tu saat ni? Dan apakah daripada amalan yang kita perlu buat supaya kita dapat benda saat ni? Lagi pula, berapakah daripada amalan yang kita kena buat supaya kita dapat semua saat ni? Nah, banyak mana? Dan amalan yang kita buat supaya kita dapat benda saat ni itu mudah kita buat atau payah dan berat di atas diri kita. Dan soalan-soalan yang lain-lain lagi. Kalau gitu, yap derek, yap jujuk mari beberapa rasa nak tanya kita. Sebab tak lain tak tidak nak kepada perkara-perkara yang di atas, yang disebut di atas tadi. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka jawab soalan yang begitu banyak sani, saya menjawabkan dengan beberapa kisah yang berlaku sungguh di atas muka bumi ini, yang dah berlaku pada zaman yang telah lepas lama mari dah, ataupun tak beberapa lama lagi, atau baru-baru berlaku beberapa hari atau bulan yang telah lepas. Seorang lelaki, ini benda hak berlaku kita melihat awal dulu, hak berlaku lama mari dah. Dia datang kepada seorang ulama yang bernama Safwan ibn Salim. Maka selepas daripada berjumpa, tanya khabar sikit sebanyak, maka ia kata, "Ya Imam, wahai tuan guru, wahai bapa, semalam saya mimpi bahawasa kiamat dah berlaku dan saya lihat kamu berhadap Tuhan seorang sama seorang." Tiba-tiba Tuhan kata, "Hei Safwan, aku beri berita baik kepada engkau bahawa engkau ahli syurga." Maka engkau pun heran. Ai benar ni aku dah dalam mimpiku di antara yang berlaku di antara engkau dua Tuhan engkau Allah. Maka engkau tanya, "Wahai Tuhanku, maka terima kasih. Kalau gitu dengan apakah aku masuk syurga?" Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kasauta miskinan sauba." Beberapa hari yang telah lepas, semasa kamu tak dunia dulu, suatu hari kamu beri pakaian kepada fakir miskin. Maka benda inilah aku balas engkau syurga. Maka lelaki yang datang, "Kalau gitu wahai imam, boleh rayak ke kepada aku ni, baju lagu mana ke yang kamu beri kepada fakir miskin sehingga Tuhan balas kamu syurga?" Maka dia jawab, Imam Safwan ibn Salim dia jawab, dia kata, "Kuntu fi lailatin baridah dhahibun lis-salah fara'aitul miskinan yartajifu minal bard fa khala'tu thawbi wa albastuhu iyah." Maka kata suatu malam aku keluar daripada rumahku supaya nak pergi sembahyang subuh
di masjid berjamaah sebab aku imam masjid. Ku keluar, maka tengah-tengah jalan yang ku nak pergi kepada masjid, yang ku jadi imam, tiba-tiba ku jumpa seorang fakir miskin yang tidak ada baju nak pakai, duk getar. Maka udara sangatlah sejuk. Maka tatkala aku kelih kepada fakir miskin yang duk getar gitu rupanya, maka aku pecah baju aku. Yang bukan selal lah, yang masa sejuk ya banyaklah baju. Maka aku pecah baju luar aku ni, aku beri kepada dia. Maka ini sebab yang Tuhan balas dia syurga. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kisah yang kedua. Keluar seorang perempuan yang bawa duit dalam beg dia sekadar supaya nak pergi beli hubak di kedai hubak, beri ke tok lelaki dia yang menyakit kecil mani. Ini baru berlaku beberapa hari yang telah lepas di Saudi. Maka yang kata aku keluar lagi, tiba-tiba siapa dekat kedai orang berjual hubak, dan tepi-tepi tu ada kedai orang berjual. Maka daripada benda yang berjual kedai shawarma, orang pergi Mekah betul-betul tahu lagu warna shawarma, iaitu makan roti yang buhaya atau buah daging, dan maka ia pula jadi seperti sandwich gitu. Orang panggil shawarma, makan yang Arab. Kedai jual shawarma, tiba-tiba datang seorang budak bawa masuk rapat tu kedai mak. Maka aku duk perhati kelih. Bodoh lama pula masuk pula tu kedai mak. Maka begitulah sehingga aku pergi jumpa dia. Awak apa ni? Kena ya hamba apa? Dia kata, "Kak, saya lapar, tak makan banyak hari dah. Dan saya mari sing takut dia nak bui sekira panggil apa? Sebutir ataupun dia panggil sikit sebanyak daripada shawarma, boleh tahan perut aku. Tetapi dia panggil apa perbuatan mereka dia hamba aku." Maka kata perempuan sana, tiba-tiba aku ambil yang aku bawa duit tadi. Nah, maka aku ambil 5 rial beri kepada budak sana supaya pergi beli shawarma. Maka suka dia, tak habis nak royak. Maka pergi beli, ambil berat pergi. Maka aku pun lepas daripada tu pergi kepada kedai tujuan asalnya nak mari beli ubat untuk lelaki dia yang kecilnya apa penyakit kecil mani. Masuk pergi kedai, ada lah repan ubat Dr. Wee tu. Tapi tak tahu kata harga banyak mana. Masuk pergi tanya ubat, dia kata ada. Tapi harga 500 riyal. Mahal sikit ubat ni, tapi baik. Insya-Allah. Maka dia kelih baik buka, tiba-tiba ada 250 riyal. Setengah ya duit yang ada. Tak cukup dengan dia panggil ubat. Sudah. Waktu pun dia panggil pun lewat dah. Ada dia. Maka ubat ni kena boleh segera. Nah, ada dia. Maka habis ramak dia. Maka dia ketika duduk fikir depan kedai, kata, "Hei tu kedai yang katuk ah, aku nak pergi cari star duit. Apa aku mari jangan katuk-katuk di kedai." Dia kata, "Ikutmu. Masa aku ada tetap, jikalau dia mau boleh beli, kalau tak ada aku katuk sebab aku nak rehat juga." Kata tu kedai. Maka dia serabut, "Tahu ke mana? Nak beli duit rumah pun dia bukan orang kaya, duit tak ada, apa jauh." Maka masa takut tak ada dengan kedai. Maka ketika hidup lagu tu rupa, tiba-tiba ada orang di belakang, mari tak tahu mari mana. Dia kata, "Berapa ubat demo ni? 500 riyal." Jawab tu kedai. Dia tambah duit dia, tak apa aku cara, boh nama aku, tak apa aku mai bayar lagi. Assalamualaikum. Lagi. Maka tu kedai ambil duit dia. Ada dia. Klik pergi. Tok lelaki yang boleh makan ubat, duk tak berapa hari, siap nyakit repang bikin manis. Kisah yang ketiga, sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Seorang perempuan yang mandu. Lama maka cinta-cinta kepada anak. Ubat pergi rata tak habis banyak mana. Sehingga dia berjumpa seorang yang kata, "Jikalau mengusaha mari banyak dah. Tapi jikalau mau usaha selagi pun bolehlah aku nak royak wi. Tak payah orang panggil bukan 1%, tapi insya-Allah lah dengan keberkatan sebab mujarrab. Ada orang yang pernah buat dari pelung darah ni pun dapat. Kalau itu dia kata apa? Dia kata melazimi sedekah. Jangan tinggal. Maka dia kata semenjak pada hari itu aku mula buat orang panggil apa jadual bagiku. Dah tarang.
Nata setiap minggu aku kena ada habuai bagi orang pakai miskin. Maka begitulah, lebih kurang 3-4 bulan tiba-tiba mengandung dia. Tu habui. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, seorang perempuan yang alim lagi pula yang dipendakwah. Ia ni orang Turki. Tiba-tiba satu tahun dia pergi kepada Saudi supaya pergi buat umrah. Dan di sana dia sayang kepada tempat dan masa dia berada. Maka dia usaha bahawa dia nak penuh masa dia dalam ibadat kepada Allah dalam Masjid Al-Haram, tak saya keluar lagi kana. Sebab ia berganda 100,000 ganda daripada masjid yang lain. Maka dia mula baca Quran, khatam Quran, banyak zikir, banyak sembahyang. Nah, ada dia sikit makan, sikit tidur supaya mempenuhkan masa yang ada 2 minggu orang ni. Dia panggil apa boleh? Dia panggil apa ni? Wisai 2 minggu lebih kurang kalau wisai umrah. Tiba-tiba dia kata, mari dengan status sakit gigi. Sakit sehingga nak baca tak boleh. Nak ni kepala sakit dia panggil apa tak kena royak. Dia kata, takdir Allah, saya yang masa. Jika aku keluar daripada masjid dan dibeli ubat, tak tahu nak siar ke tak. Apa kalau tak siar aku tak boleh baca, aku tak boleh iktikaf, tak boleh buat ibadat, maka kau rugi masa aku ini. Nak buat lagu mana ni? Dan maka pusing dia, duka cita dia, benda yang berlaku dengan dia, dengan tak sengka-sengka. Nak buat kau lain jadi kau lain. Tiba-tiba dalam masjid datang seorang budak, dia minta sedekah, dia pipi mek dia. Tu dia. Maka dia kata, boleh jadi. InsyaAllah lah aku niat sedekah ni, InsyaAllah dengan berkat sedekah ni dia panggil apa? Tuhan sembuhkan aku dan aku ni boleh buat ibadat sebagaimana aku cinta. Maka waktu duit sekadar 10 riyal, maka bui. Maka dia kata, demi Allah, dia sumpah, wallahi demi Allah, supaya tabuk tahu. Gigi ni hilang astagfirullah. Maka syukur dia, menangis dia, maka bersungguh-sungguh ibadat sehingga dapat apa-apa yang dia hendak. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, seorang perempuan yang penyakit berat teruk lama dah, iaitu penyakit maring. Dia ni orang Jazair, orang Nigeria, orang Algeria. Ada bahasa Syria dia panggil. Orang Jazair. Beberapa tahun lama sakit dia, tak sembuh, tak siap. Dan makin hari makin teruk, bahkan kata bahawa tak berapa hari lagi dia panggil penyakitmu ni menyebabkan kamu keluar daripada alam dunia ni. Maka selepas daripada tu dia pun mula sedar, mula sesar daripada perbuatan yang salah, yang dobe duk dia panggil lalai, lama mari. Maka khabar bahawa dia panggil kubur dah hampir dah dekat dah. Maka mula nak dengar orang mengajar, nak buka cari lah internet orang mengajar supaya dia panggil tamu keimanan dia. Nah, ada dia. Maka tiba-tiba dia buka dan tiba-tiba ada seorang tu duk mengajar bab dia panggil kelebihan orang yang sangat anak yatim. Maka semenjak daripada tu dia pun mula pergi bui. Nah, ambil sentiasa bui. Dia kata tapi dia panggil tak dapat natijah apa. Sakit dia supaya tolak kadang-kadang kau berat. Tapi dia tak putus asa. Insya-Allah dengan keberkatan ni. Maka lazim dia bui sehingga keadaan dia kau sembuh, kau baik. Nah, tu dia. Dan orang hak tak kenal mata muka dia kata. Tiba-tiba mari pasal nak tolong dia. Dan maka kita mungkin panggil tak boleh pubak sini, mungkin kena pubak dia panggil, mungkin kena sapik pergi pubak di sana. Tak apalah kami nak usaha cari duit bui. Maka bakat-bakat hipung dia tak kenal mata muka. Tak tahu mari mana manusia daripada jiran-jiran dia. Belum ni tak hanya khabar apa pun. Tapi tak tahu mari mana, tak tahu sebab gapo astagfirullah, bapa nak tolong dia, bakat-bakat hipung duit ke dia, dan di Saudi dia orang pelat. Bukan orang tepat tapi buah molayan molek orang kelis pada dia bahasa sia belah sehingga pubak-pubak duk di berapa 2 bulan lebih kurang maka sia daripada penyakit mereka. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka tak pelik jikalau dia dapat benda tu, sebab Nabi kita kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Wahai umatku, jikalau mu sakit ke, ubatkanlah dengan sedekah. Sebaik-baik ubat bagi penyakit ialah sedekah. Tapi kadang-kadang tak malas lalu, tak siap lalu dia panggil nak cuba kita. Cara mana kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man kafala yatiman dha qarabatin aw la qarabata lah fa ana wa huwa fil jannati kahatain. Nabi kata, siapa yang sanggup anak yatim, sama ada kena dengan dia ayah diwaris-waris ataupun tak ada kena bergena, maka orang ni aku dan dia le syurga gini dah. Nabi kata, ai rapat tingginya peringkat dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'mini sururan aw taqdi anhu dainan aw tut'imuhu khubza. Nabi kata, sebaik-baik amalan selepas daripada fardu ialah gembira yang kamu memasuk dalam hati saudara kamu yang beriman, ataupun kamu tolong bayar hutang ke dia, atau kamu memberi makan kepada dia. Ini sebaik-baik amalan. Dan Tuhan kita duk sifat ahli-ahli syurga bagaimana sifat dia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sifat ahli syurga ialah dia suka jamu orang, beri makannya kepada orang miskin, yatim ataupun orang paling celai tawanan, dan tujuan dia beri makan tidak ada apa-apa melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada nak kepada puji orang pada. Ini sifat ahli syurga. Dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yaqdiya ataupun yuqda bainan nas. Apabila bangkit di akhirat kelak, di padang mahsyar, lamanya berdiri selepas orang penghisap satu persatu asmaya, zakat satu-satu, di situ tu orang panggil puluh-puluh ataupun ratus-ratus ribu tahun sehingga masuk syurga atau neraka. Panjangnya masa, dan sehari akhirat sama banyak dengan 1000 hari dunia, ataupun 50,000 hari dunia sama dengan sehari akhirat, dan di sana duduk ratus-ratus ribu tahun. Bagaimana? Maka di hari itu tidak ada lapar seperti pada hari itu. Kalau Tuhan mati, dan tidak ada harga, tidak rasa ada harga seperti hari itu. Jika Tuhan mati, dan tidak ada siapa yang tak ada pakaian. Tapi bukan semua lagu tu dah. Di sana siapa yang sedekah, sebanyak mana dia sedekah, dia boleh doa sedekah jadi bayang bagi panah matahari. Duk rehat sehingga masuk syurga. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ditulis dalam kitab Injil yang turun di atas Nabi Isa alaihi salam, Tuhan kata, ibna Adam, hei anak Adam, kama tarham turham. Sebagaimana kamu merahmati orang lain, siabelah kepada orang lain, buat baik kepada orang lain, begitulah di siabelah akan dikau dibuat baik kepada engkau. Wa kaifa tarju an yarhamakallah wa anta la tarham ibadah. Bagaimana menawi Tuhan merahmati akan dikau, padahal kamu tak merahmati hamba-hamba Tuhan. Jikalau menawi Tuhan rahmatkan dikau, maka merahmatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu sidang Jumaat yang dihormati sekalian, merahmatilah hamba-hamba Tuhan yang susah payah. Lebih-lebih lagi orang yang berhajat di kalangan hamba-hamba Tuhan. Maka mereka itu pada hari ini banyak mereka yang berhajat. Khususnya kanak-kanak yatim, fakir miskin. Maka siapa hati di kalangan kita tak suka nak bahagia dalam hidup dia, maka ni jalan dia. Siapa hati tak suka nak Tuhan tolak bala daripada dia, maka ni jalan dia. Siapa tak di kalangan kita tak suka nak kita ada keadaan dalam keadaan sihat selamat semua, maka ni jalan dia. Maka kita tak suka ke nak mati dalam iman, maka ni jalan dia. Kita tak suka ke nak duduk dengan Nabi kita dalam syurga esok, maka ni jalan dia. Maka kita tak suka ke
bahawa kita ni jadi ahli syurga, maka ni jalan dia. Kalau begitu semua tadi daripada kelebihan perkara-perkara yang setakat 10 tadi, kita buat sekarang ya, dapat semua 10 tadi. Gapo? As-sadaqah. Melazimi kalau sedekah, bahagia dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala ankum ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha kama amar wa intaha amma naha anhu wa zajar wa alam anna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dua perkara saya mengingatkan, yaitu yang pertama, sebenarnya pada minggu kita lepas dah, iaitu kita tak sapu di panggil apa, di peti-peti itu. Dan supaya bagaimana kita buat lepas hari dah, dan kita akan terus dan supaya kita masuk dari golongan yang Nabi kata man kafala yatiman, siapa yang sanggup anak yatim maka kita buat setiap bulan. Dan itu dia sebulan sekali kita kutip pada hujung bulan, dan kita mula bagi kepada anak yatim tu dia panggil awal bulan. Maka tatkala minggu lepas tu dia panggil apa, banyak orang tak tahu jari-jari, maka ambil ratik tak ada ambil ratik, maka kita tak sekali lagi pada minggu ni. Dan itu dia, maka insya-Allah kita bakal capur tangan kerja bersama supaya kita dapat kelebihan dan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kalau kita nak sangatnya. Itu yang pertama yang bersangkut paut dengan anak yatim hak tempat kita. Yang kedua, maka sebab inilah saya baca tajuk ketebah saya pada hari ini bersangkut paut dengan sedekah. Dan sebab kita seorang ni. Itu dia. Kalau gitu saya seru para Jumaat belakang yang hadir pada hari ini supaya kita bakal capur tangan tolong satu keluarga daripada orang kita yang sangat susahnya pada hari ini. Iaitunya, maka boleh berlakulah bagi siapa nak wis lalu, tapi kalau kau minggu depan pun comel dah pakat mari serah dengan siapa nak yatim. Hak anak yatim boleh sapu, hak tu dia panggil pawi suku tak apa. Dah ada dia. Sebab dia sungguh-sungguh berhajat. Iaitu nama dia nama Ismail. Ismail Ma'uma. Ismail Ma'uma. Itu dia. Iaitu dia ni umur sekarang umur 44 tahun. Umur dia 44 tahun. Duduk di dia panggil Kampung Ekan. Kampung Ekan dah dia panggil Tampun Kero dah Amperaman Cawak Jalan. Itu dia. Maka kerja dia ni ialah makan gaji motang. Maka sebagaimana kita tahu motang di hari ni getah yang begitu murah. Dah dia panggil anak ramai, anak ada 4 orang anak dia. Tapi anak dia bukan anak biasa. Maka supaya saya nak baca sore-sore. Iaitu hasilnya dia sehari kerja ianya gong upah gaji dia panggil apa makan gaji muatan tu 100 kok sehari. Maka ada anak 4 orang. Yang pertama nama Hasan. Hasan di hari lain ni umur 20 tahun.
maka pikar. Cacak, maka cara hab gerak tu dia panggil apa? Iaitu radab ha. Pikar radab ha dia panggil. Maka tangi apa ni? Halu gitu. Kaki pun halu. Nak tolong diri tak boleh. Kena ada orang mujur, dia panggil suak. Mujur basuh berak, basuh kecing pakai wig dia. Dah, maka siapa duk cara semua mek dia. Ada dia. Tu hak sulung dia umur 20 tahun tak rela ni. Yang kedua nama Asmi. Asmi ni umur sekarang 17 tahun. Habis partner dah nak hubung ngaji tak boleh, duit tak ada. Lah ni duk makan ngopah, duk tolong ayah dia, maka ayah dia bagi 30 ke. Mak untuk makan dia. Kalau gitu 130 ke ataupun 30 ke untuk anak dia Hasmi saat ni, 100 lagi untuk keluarga dia. Yang ketiga nama Dekcai Zubair. Dah kali tahu Zubair lah. Ni panggil tulis bahasa Sia ni Zubair. Dah sekarang ni umur 13 tahun duk ngaji dekat sekolah partner. Nah, hari panggil habis tahun ni lah. Dan yang akhirnya posu lah ni, hak posu tak tahu lah sama tahu ataupun ada lagi. Dah ke habis dah. Dah nama Fiki. Nama Fiki lah ni umur 10 tahun. Hak ni pun juga pikan supaya kakak sulung. Supaya tangan dia kaki polis gitu nak tolong diri tak boleh. Kena mek ya bercara, maka mek tak lagi kan. Sehari-sari duk cara nak dua orang ni tak boleh tolong untuk laki awak kerja, untuk laki sore kerja. Dah sekadar dia panggil boleh 100 lebih kurang. Tu dia. Maka bini dia nama Raqiah. Umur dia ni umur 40 tahun. Susah benar. Kalau gitu, hal ni insya-Allah kita nak pungut duit bagi siapa yang suka nak tolong saudara kita seagama, lepas tu sebangsa pula. Dan memang depan wak kita hipun sini, insya-Allah kita akan wagi. Maka siapa nak pergi sekalian kita pun boleh insya-Allah. Dan sekali dari boleh minta email atau nebel apa, insya-Allah kita akan pergi ziarah rumah dia. Bagaimana boleh klik suasana ni. Dalam terasa saya ada gambar dan muhtamar gambar ya. Kelakuan umum lagu mana cara duduk susah-susah benar. Atau bagi siapa yang suka nak melalui tanakan, nah, ada dia nama banci dia Ismail Mak Umar. Tanakan Kelungtai. Sakaraman, nah, leti bancinya 920 kit 0 kit 271 31 kit 1. Dan maka insya-Allah kita pakat sama-sama capur tangan sekadar sikit sebanyak yang kita boleh tolong, sebab dia tu yang panggil susah lebih daripada apa susah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana walil muslimina ajma'in. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانصرنا على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.